Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kali ini kita masih lagi dalam bab yang ke-6 dan kita akan memfokuskan topik 6.2 di bahagian C, iaitu bagaimanakah anda menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, dua pemboleh ubah tu macam ada X, Y, M, N, okey, dan sebagainya lah. Kemudian dia mestilah pemboleh ubah tu mesti kuasa 1. Okey, tengok kat sini. Okey, situasi di atas ni. Okey, persamaan boleh dibentuk berdasarkan situasi di atas, iaitu X tambah Y sama dengan 7 mempunyai beberapa nilai berlainan bagi X dan Y. Okey, maksud dekat sini X tu apabila kita letakkan nilai, dia boleh jadikan X tu apa-apa nilai lah yang diberi. Y pun sama juga, apabila diberi, kita boleh letak nilai apa-apa sekalipun. Okey, kemudian semua pasangan nilai X dan Y tersebut merupakan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan itu. Kita tengok. Suatu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah mempunyai banyak pasangan penyelesaian. So, kita ganti saja yang X ataupun Y, kita gantikan di dalam nilai tersebut. Kita tengok contoh 9. Okay, sebelum tu awak kena tahu. Okay, sebelum tu, sebab kita akan melalui proses perubahan negatif positif dan perubahan proses darab dan bahagi. So, apabila positif duduk sebelah kiri, pindah ke kanan akan jadi negatif. Ataupun sebaliknya, apabila negatif duduk sebelah kanan, pindah ke kiri akan jadi positif. Kemudian, apabila negatif pindah ke kanan akan jadi positif. Okay, dan sebaliknya, iaitu bila positif duduk sebelah kanan, pindah ke kiri akan jadi negatif. Manakala proses darab pindah ke kanan akan jadi proses bahagi. Okey, bila proses bahagi duduk sebelah kanan, pindah ke kiri akan jadi proses darab. Okey, manakala sama juga proses bahagi pindah ke kanan akan jadi proses darab. Apabila proses darab duduk sebelah kanan, pindah ke kiri akan jadi bahagi. Okey, awak kena tahulah benda itu. Okey, sekarang kita masuk contoh 9. Tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi 2x tambah 6. Okey, 3 pasangan penyelesaian. Maksudnya kita masukkan nilai dalam x. Okey, apa-apa saja tapi kita ambil nilai yang terkecil iaitu 0, 1 dan 2. Sebab dia nak 3 pasangan. Kita tengok yang pertama. Okey. So, 2x tambah y sama dengan 6. Okey, apabila x tu first kita letak sifar ataupun kosong. So, kita ganti sahaja 0x ni, kita letak kosong. So, kita ambil balik yang atas. 2x ni, x yang kita gantikan dengan kosong. Okey, awak tengok kat sini. Digantikan dengan kosong. So, 2, okey, darab dengan kosong sebab ini adalah proses darab. Okey. Yang lain kita salin saja, tambah y sama dengan 6. So, 2 ni adalah proses darab. 2 darab kosong bersama dengan kosong. So, tinggal sajalah y sama dengan 6. Kemudian, kita tengok apabila x sama dengan 1. So, kita ganti saja yang tadi. X ni kita letak 1. So, kita letak 1. Okay, ini adalah proses darab. 2 darab 1 adalah 2. Okey. Dia akan jadi 2 tambah y. Okay, sama dengan 6. Okay, sama dengan 6. So, kita nak tinggal y sahaja. So, kalau 2 ni sebelah kiri. Okay, tengok ni. Sebelah kiri pindah ke kanan. Akan jadi negatif. Dia akan jadi, ni dia akan berubah akan jadi negatif. So, kita selesai. Okey, baru kita selesaikan. Okey, y sama dengan 6 tolak 2 akan jadi 6 tolak 2 akan jadi 4. Okey, akan jadi 4. Okey, seterusnya. Apabila x sama dengan 2, kita gantikan x tadi dengan 2. Okey, kat sini adalah kita gantikan dengan 2. 2 darab dengan 2 kita akan dapat 4. Okey, 4 tambah y sama dengan 6.
So, kita nak tinggal Y sahaja. Kita nak tinggal Y sahaja. So, 4 ni adalah positif. Kita pindah ke kanan akan jadi negatif. So, Y sama dengan 6 tolak 4 akan jadi Y sama dengan 2. So, kesimpulan dekat sini, maka 3 pasangan penyelesaian yang mungkin ialah X, bila X kosong, Y akan jadi 6. So, bila X 1, Y akan jadi 4. Bila X 2, Y akan jadi 2. Okey, seterusnya, kita tengok contoh yang ke-10. Osman telah membeli 5 helai jersey pasukan harimau dan jersey pasukan kancil. Berapakah bilangan jersey yang mungkin dibelinya bagi setiap pasukan? Okey, tengok kat sini. So, 5 helai. Okey, telah membeli 5 helai jersey pasukan harimau dan jersey pasukan kancil. Okey, berapakah bilangan jersey yang mungkin dibeli bagi setiap pasukan tersebut? Okey, kita tengok kat sini. Katakan bilangan jersey pasukan harimau adalah X. Kita kata kat sini adalah, okey, kita letak ini adalah X. Okey, mula pasukan kancil adalah Y. So, kita letak sebab bila dia beli dua-dua ni, dia bersamaan dengan 5 helai. So bila campur dua-dua ni, maksudnya bila dia bergabung, dia menjadi campur lah. Adalah proses campur di mana X tambah Y sama dengan 5. So, dia nak berapakah bilangan jersey yang mungkin dibeli oleh pasukan. So, kita letak lah. Okay, kita letak sahaja. X ni sama dengan 1. Okay, so kita letak saja X sama dengan 1. So, kita letak bila X sama dengan 1. Kita kira satu, kita buat slow-slow. Okay, kita letak X ni sama dengan 1. Bila X sama dengan 1. Okay, X sama dengan 1. Tambah Y sama dengan 5. So, ini positif pindah ke ni. Pindah ke kanan. Akan jadi Y sama dengan, okay, positif pindah ke kanan akan jadi negatif. So, 5 tolak 1. So, Y sama dengan 4. So, kita dapat, okay, Y sama dengan 4. Okay, kalau X sama dengan 2 pula, kita kira lagi sekali. Ini, kita kira. Bila X sama dengan 2, kita ambil 2. Okay, kita 2. Tambah dengan Y sama dengan 5. Okey, 2 ni pindah ke kanan akan jadi negatif. So, tinggal Y sama dengan 5 tolak 2. Akan dapat Y sama dengan 3. So, jawapan dia adalah betul lah. Kat sini 3, kat sini pun kita dapat 4. Dan seterusnya, awak boleh buat secara kira sendiri. Okey, sekarang awak tengok latih diri 6.2C. Kita sama juga soalan dia. Tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan yang berikut. Kita buat A. Kita buat yang A sahaja. Okey, sama juga kita ambil. Okey, kita ambil X yang pertama kita letak sama dengan 0. Kemudian X yang kedua kita letak 1. Dan X yang ketiga kita letak 2. So, kita boleh kira lah. Kita ambil yang persamaan ni. Okey, kita tengok yang mula-mula. So, kita gantikan X. Kita punya A saja. X sama dengan 0. Okey, Y sama dengan 7. Okey, sama dengan 7. So, dia akan jadi, okey, dia akan jadi, kita pindah saja. Dia akan jadi
kita sambung. Okey, di mana kalau nak senang awak pindah sahaja. Okey, 7 ni pindah ke kiri dan Y pindah ke kanan akan jadi negatif 7 sama dengan Y. So di mana awak boleh katakan X sama dengan 0. So Y akan jadi negatif 7. Okey, tengok yang kedua adalah kita gantikan X sama dengan 1. So X sama dengan 1. So tolak Y sama dengan 7. Kemudian kita pindahkan. Okey, awak nak pindahkan ini pun sekali kita pindahkan. Dan 7 pindah ke kiri. So 7 positif pindah ke kiri akan jadi negatif. So tinggal Y. So Y sama dengan 1 tolak 7. Awak akan dapat negatif 6. So awak boleh kata kat sini bila X sama dengan 1, okay, Y sama dengan negatif 6. Okey, seterusnya bila X sama dengan 2, kita gantikan X sama dengan 2 tolak Y sama dengan 7. Okey, so kita pindahkan Y ke kanan dan 7 ke kiri. So akan jadi 2. 7 ni pindah ke kiri akan jadi negatif 7. Y ni negatif pindah ke kanan akan jadi positif. So 2 tolak 7 awak tekan. 2 tolak 7 bersamaan dengan negatif 5 sama dengan Y. Ataupun tadi kata Y, ataupun sama juga Y sama dengan negatif 5. So awak boleh kata kat sini bila X sama dengan 2 maka Y sama dengan negatif 5. Okey, saya dah buat A. Awak boleh teruskan untuk jawab soalan B dan C. Okey, untuk bahagian C ini adalah proses, ingat proses darab. Ada proses darab, pindah ke kanan nanti akan jadi proses, ini adalah proses bahagi. Nanti kalau pindah dia akan jadi, pindah ke kanan akan jadi proses darab. Okey, awak buat dahulu. Okey, awak boleh jawab B dan C ni. Kemudian awak boleh bagi jawapan kepada saya untuk kita buat sama-sama, semakkan bersama-sama. Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Apa-apa awak boleh rujuk saya dalam WhatsApp. Assalamualaikum.